Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Lina Lee binti Abdullah dan hadirin semua. Saya Norzalina binti Zainal dari OUM Separenggam ingin menerangkan subjek pengurusan tingkah laku kanak-kanak HDPS 1203 dengan menyampaikan topik berkaitan perkembangan teori behavioris. Sebelum saya menghuraikan dengan lebih lanjut mengenai perkembangan teori behavior, terdapat juga teori-teori pendekatan pelajaran lain seperti pendekatan kognitif dan pendekatan humanis yang mampu menjadi kegunaan dalam perancangan dan pelaksanaan program pelajaran pusat perkembangan di masa hadapan yang menjadi objektif penting dalam tugasan ini. Menurut Azizi Yahya 2008, teori behavioris merupakan satu teori yang memberi penekanan kajian mengenai tingkah laku yang mampu diukur dan diperlihatkan. Selain itu, ia juga merupakan satu tindak balas terhadap rangsangan yang boleh dilihat secara kuantitatif dan dikenali sebagai rangsangan gerak balas atau psikologi RG. Sebagai contohnya, seorang murid akan berdiri apabila diarahkan oleh gurunya. Berdiri merupakan satu tindak balas yang disebabkan rangsangan daripada arahan guru. Tambahan pula, antara ahli psikologi yang terlibat dalam perkembangan teori behavioris dikenali sebagai Pavlov, John B. Watson dan Edward Thorndike. Antara sebab pemilihan saya mengenai teori behavioris ialah teori ini merupakan pengkajian mengenai perhubungan antara rangsangan, stimulus dan gerak balas, respons daripada pelajar yang bertindak dalam persekitaran luaran. Di samping itu, teori ini juga memfokuskan perhubungan antara tindakan pelajar dengan pengukuhan rangsangan. Teori behavioris juga merupakan teori tingkah laku yang sangat menitik beratkan mengenai pembelajaran kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran fizikal. Para ahli psikologi juga beranggapan bahawa pembelajaran ialah satu perubahan yang berlaku pada tingkah laku manusia yang berkaitan sesuatu keadaan. Dalam hal ini, pembelajaran penting kerana ia merupakan satu perubahan yang berlaku dalam membentuk tingkah laku seseorang pelajar. Tingkah laku perlulah dinilai dengan penuh teliti sebelum sesuatu pengajaran dimulakan. Hal ini demikian kerana pembelajaran memerlukan satu skop susunan rangsangan iaitu stimuli bagi membolehkan seseorang pelajar memberi respon dan pengukuhan terhadapnya. Oleh itu, proses pengulangan dan laziman yang berterusan mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran di mana organisma yang dapat mengaitkan antara rangsangan neutral dan rangsangan semula jadi akan berlakunya pembelajaran. Sebagai contohnya, seorang pelajar yang diberikan rangsangan apabila loceng sekolah dibunyikan, mereka akan diberikan masa rehat. Secara tidak langsung, pelajar akan sendiri bertindak untuk rehat apabila loceng dibunyikan. Seterusnya, saya akan mengupas mengenai dua jenis pengkondisian yang diterjemahkan oleh dua orang ahli psikologi yang mempunyai kepakaran dalam bidang psikologi sikap, iaitu pengkondisian klasikal oleh Ivan Pavlov dan pengkondisian operan oleh B.F. Skinner. Menurut Ivan Pavlov, iaitu pengkondisian klasikal merupakan satu teknik yang digunakan dalam latihan sikap yang mengaitkan stimulus yang berlaku secara semula jadi dipasangkan dengan respon dan stimulus neutral yang dipadankan dengan stimulus yang terjadi secara semula jadi. Kesimpulannya, di peringkat akhir proses ini, stimulus secara neutral akan memberi impak respon tanpa kehadiran stimulus yang berlaku secara semula jadi. Antara dua elemen yang penting dalam proses ini dikenali sebagai stimulus kondisi dan respon kondisi. Sebagai contohnya, anjing Ivan Pavlov
menggunakan bunyi loceng dan mengeluarkan air liur untuk menyatakan keinginan anjingnya yang tidak sabar untuk makan. Manakala, menurut P.F. Skinner, melalui pengkondisian operan menyatakan bahawa ia merupakan cara pembelajaran yang berlaku melalui medium hukuman atau ganjaran terhadap kelakuan sikap. Pengkondisian operan juga lebih dikenali sebagai pengkondisian instrumental. Selain itu, pengkondisian operan juga merupakan satu kaitan yang dibuat melalui sikap dan akibat daripada kelakuan sikap. Sebagai contohnya, jika seorang pelatih anjing ingin melatih anjingnya mengutip bola, jika anjing itu berjaya melaksanakan arahan daripada pelatih tersebut, ia akan diberi satu ganjaran atas keberkesanan ia melaksanakan arahan daripada pelatihnya. Untuk perbincangan berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian teori-teori ahli psikologi behavioris dalam pengajaran dan pembelajaran. Pertama, teori pengaplikasian daripada Ivan Pavlov. Sebelum itu, saya akan menerangkan mengenai latar belakang Ivan Pavlov. Beliau telah dilahirkan pada 14 September 1849 di Ryazan, Rusia. Beliau merupakan seseorang yang amat menggemari subjek berkaitan psikologi sehingga beliau berjaya menghasilkan satu kertas kerja yang bertajuk The Psychology of the Pancreatic Nervous. Selain itu, beliau juga turut mendapat pengiktirafan gelaran Professor of Pharmacology of Military Medical Academy pada tahun 1980. Hasil daripada kajian yang dilakukan Pavlov, beliau beranggapan bahawa pembelajaran boleh berlaku kesan daripada perkaitan antara rangsangan dan gerak balas. Pembelajaran yang berlaku akibat perkaitan dikenali sebagai pelaziman, manakala pembelajaran yang berlaku daripada rangsangan dikenali sebagai pelaziman klasik. Sebagai contohnya, berdasarkan teori klasik Pavlov, seorang guru telah menggunakan satu kaedah lagu sebagai rangsangan tak terlazim bagi menarik minat pelajar terhadap sesi pembelajaran dan pengajaran yang menunjukkan rasa kurang minat dan tidak memberi perhatian ketika guru sedang mengajar. Hal ini dapat dilihat melalui rajah yang berdasarkan teori Pavlov yang menunjukkan 3 proses yang berlaku iaitu sebelum pelaziman, semasa pelaziman dan selepas pelaziman. Sebelum pelaziman, guru menggunakan lagu rangsangan tak terlazim dan yang menunjukkan pelajar memberi tumpuan. Gerak balas tak terlazim. Semasa pelaziman, semasa guru mengajar rangsangan terlazim, satu lagu dimainkan rangsangan tak terlazim bagi menarik minat pelajar dan hasilnya pelajar memberi respon dan tumpuan. Gerak balas tak terlazim. Selepas pelaziman, semasa guru mengajar, rangsangan terlazim menunjukkan hasil pelajar tidak menunjukkan respon. Gerak balas terlazim. Terusnya, teori pengaplikasian daripada B.F. Skinner. Beliau telah dilahirkan pada 20 Mac 1904 di sebuah pekan kecil Pennsylvania, Susquehanna. Beliau telah mendapat master dalam bidang psikologi pada tahun 1930 dan kedoktoran pada tahun 1931. Menurut Skinner, beliau beranggapan bahawa sesuatu kemahiran atau teknik yang baru dipelajari hendaklah diberi penekanan dan fokus secara berterusan supaya kemahiran itu dapat dimantapkan dan dikekalkan. Sebagai contohnya, seorang guru haruslah memberikan latihan atau membuat ujian kepada pelajar selepas mengulang kaji sesuatu tajuk pembelajaran.
Hal ini akan menyebabkan pengetahuan pelajar dalam tajuk itu mampu diperkuatkan. Selain itu, guru juga haruslah membantu para pelajar menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan agar mereka mampu mencapai ilmu dan kemahiran yang tepat. Sebagai contohnya, apabila seseorang guru memberikan penjelasan mengenai sesuatu topik pembelajaran, pelajar perlulah memberi tumpuan terhadap pengajaran itu agar mampu mencari nota tambahan berkaitan. Antara implikasi teori terhadap pengajaran dan pembelajaran ialah dapat memastikan maklum balas diberi dengan kerap, cepat dan spesifik. Selain itu, implikasi lain ialah penggunaan pengukuhan secara berjadual untuk mengekalkan berlakunya pembelajaran. Seterusnya, penggunaan pengukuhan sebagai medium untuk memupuk murid yang kurang bermotivasi untuk belajar. Kesimpulannya, teori behavioris merupakan teori yang menggunakan hubungan stimulus-respon yang menghasilkan tingkah laku. Teori ini mengutamakan pengukuhan sebab pengukuhan merupakan satu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Antara tokoh-tokoh aliran behavioris, teori Skinner yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori behavioris. Namun teori behavioris tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Hal ini disebabkan banyak hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang dapat diubah menjadi sekadar hubungan stimulus dan respon.